Di dalam video yang lepas, cikgu telah berkongsi dengan kamu semua berkenaan dengan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti dan kriteria kejayaan kita ialah menyatakan kesimpulan secara lisan dan bertulis. Bagaimana bayang-bayang dengan jaluran cahaya dalam gambar yang ketiga. Okey? Dan cuba kamu lihat pula jaluran cahaya dalam gambar yang keempat. Jadi apakah persamaannya? Baiklah, jadi persamaan yang kita dapati di dalam gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4 ini ialah dari segi jaluran cahayanya. Apakah dia bayang-bayang? Ya. Bayang-bayang adalah kawasan yang dihalangi cahaya oleh sesuatu objek yang bersifat legap atau objek yang tidak dapat ditembusi oleh cahaya. Dan dalam hal ini, seperti mana contoh yang telah cikgu berikan tadi, objek bersifat legapnya ialah tangan. Ya, objek yang tidak dapat. Dan kita letakkan objek origami ini di kedudukan A. Ya. Jadi di sini kita boleh lihat ada pembentukan bayang-bayang berlaku di skrin kita. Itu sini. Ya. Baik. Kemudian kita akan alihkan pula objek origami ini di kedudukan. Tiada bayang-bayang terbentuk pada skrin apabila objek diletakkan di kawasan bertanda D. Jadi di sini apakah kesimpulan yang boleh kita buat daripada penyiasatan yang telah kita jalankan? Ya. Kita boleh katakan bahawa bayang-bayang terbentuk apabila cahaya terhalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid cikgu di luar sana. Cikgu mendoakan agar kamu semua sentiasa sihat, ceria dan gembira di samping keluarga yang tersayang, dan kamu juga telah bersedia untuk mengikuti sesi PDPR kita pada hari ini. Baik, tanpa membuang masa, cikgu teruskan dengan perkongsian cikgu pada hari ini. Hari ini kita akan belajar dari unit 6, tajuknya Terang dan Gelap. Buku teks muka surat 67 dan 68. Standard kandungan 6.1 Terang dan Gelap. Standard pembelajaran 6.1.4 Membanding dan membezakan kejelasan bayang-bayang apabila cahaya dihalang oleh objek yang berlainan dengan menjalankan penyiasatan. Objektif pembelajaran kita pula ialah pada akhir pelajaran, murid akan dapat menyatakan pemerhatian secara bertulis berkaitan perbezaan kejelasan bayang-bayang apabila cahaya dihalang oleh objek yang berlainan dengan menjalankan penyiasatan. Kriteria kejayaan kita ialah murid dikira berjaya dalam sesi PDPR kita pada hari ini sekiranya dapat membuat kesimpulan secara bertulis berkaitan perbezaan kejelasan bayang-bayang apabila cahaya dihalang oleh objek yang berlainan dengan menjalankan penyiasatan. Baik, seterusnya, bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh sesuatu objek. Ini merupakan penyataan ataupun info yang telah cikgu kongsikan dengan kamu di dalam 2 sesi PDPR cikgu sebelum ini. Dan cikgu berharap agar kamu masih ingat lagi apa yang kita belajar pada sesi yang lepas. Baiklah, seterusnya. Kejelasan bayang-bayang yang terbentuk adalah berbeza mengikut jenis objek yang menghalangnya. Apabila kita melihat sesuatu menerusi plastik jernih, kita akan dapat melihat kesemua benda atau perkara di hadapan kita dengan jelas, ya. Dan seterusnya, apabila kita melihat sesuatu objek menerusi kertas surih, objek yang ada di hadapan kita akan kelihatan samar-samar. Manakala apabila kita melihat sesuatu menerusi kertas tebal, kita tidak akan nampak apa-apa objek yang ada di hadapan kita. Ini kerana plastik jernih bersifat lut sinar, kertas surih pula bersifat lut cahaya, manakala kertas tebal pula bersifat legap. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan bahan lut sinar,
lut cahaya dan legap itu? Baik. Plastik jernih bersifat lut sinar ya. Bahan yang bersifat lut sinar membenarkan keseluruhan cahaya menembusinya. Baik. Seterusnya, kertas surih. Kertas surih seperti mana yang telah cikgu terangkan tadi merupakan bahan yang bersifat lut cahaya. Bahan yang bersifat lut cahaya membenarkan hanya separuh daripada cahaya menembusinya. Baik, dan akhir sekali, kertas tebal. Kertas tebal adalah bahan yang bersifat legap. Bahan yang bersifat legap tidak membenarkan cahaya menembusinya. Baiklah, untuk lebih mudah bagi kamu faham, mari kita lihat objek pasu bunga ini menerusi kepingan plastik jernih, ya. Di sini kita dapati bahawa pasu bunga akan dapat dilihat jelas di sebalik kepingan plastik jernih. Dan seperti yang cikgu nyatakan tadi, plastik jernih ialah objek yang bersifat lut sinar. Apabila kita melihat objek menerusi bahan yang bersifat lut sinar ini, kita akan dapat melihat dengan jelas objek yang ada di hadapan kita. Dan contoh objek yang bersifat lut sinar ialah cermin mata, ya. Baik, seterusnya kita cuba lihat pula pasu bunga ini menerusi kepingan kertas surih, ya. Baik. Kita boleh katakan bahawa objek atau pasu bunga kelihatan kabur dan tidak jelas apabila kita melihatnya menerusi kepingan kertas surih. Ini kerana kertas surih bersifat lut cahaya, di mana ia hanya membenarkan sebahagian sahaja cahaya menembusinya. Dan kerana itulah pasu bunga kelihatan kabur apabila kita melihatnya menerusi kepingan kertas surih. Baiklah, daripada penerangan cikgu tentang bahan bersifat lut cahaya tadi, cikgu mahu kamu cuba senaraikan contoh lain bagi bahan yang bersifat lut cahaya. Baik. Bagaimanakah pula jika kita melihat pasu bunga ini menerusi kepingan kertas tebal? Ya, kita tidak dapat melihat pasu bunga menerusi kepingan kertas tebal kerana ianya bersifat legap. Bahan atau objek yang bersifat legap tidak membenarkan cahaya menembusinya. Lut sinar, lut cahaya dan legap ialah 3 sifat objek yang berkaitan dengan cahaya. Namun, apa pula kaitannya dengan topik yang kita bincangkan hari ini? Baik, untuk mengetahuinya, mari kita lakukan satu eksperimen untuk menyiasat mengenai kejelasan bayang-bayang. Untuk eksperimen ini, kita memerlukan bahan-bahan seperti kepingan kaca lut sinar, kepingan kaca lut cahaya dan kepingan kaca legap. Selain itu, kita juga memerlukan lampu suluh dan skrin putih. Dan untuk merekodkan keputusan pemerhatian atau keputusan eksperimen kita perlu sediakan satu jadual seperti ini. Ya, ruangan pertama jadual ini kita isikan dengan perkara yang kita ingin uji, iaitu objek yang kita gunakan untuk eksperimen ini. Objek-objek tersebut ialah kepingan kaca lut sinar, kepingan kaca lut cahaya dan kepingan kaca legap. Manakala ruangan kedua pula kita isikan dengan dapatan atau keputusan uji kaji. Dan dalam hal ini, disebabkan kita ingin mengkaji tentang kejelasan bayang-bayang yang terbentuk dengan menggunakan 3 objek yang berbeza tadi, maka kita letakkan kejelasan bayang-bayang sebagai tajuk bagi ruangan yang kedua ini. Jadi, kejelasan bayang-bayang yang terbentuk boleh jadi jelas, kabur atau tiada bayang-bayang, ya. Baiklah, seterusnya kita akan jalankan siasatan seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar yang kamu boleh lihat sekarang ini, ya. Dan kita akan letakkan objek yang ingin diuji di hadapan kita dan kita akan lihat, ya, sama ada
adakah bayang-bayang dapat dilihat atau terbentuk pada skrin putih apabila kita nyalakan lampu pada kepingan kaca lut sinar? Baik, mari kita mulakan ya. Baik, di sini kita dapat lihat ya, tiada pembentukan bayang-bayang pada skrin putih apabila kita menyalakan lampu ataupun memancarkan lampu kepada kepingan kaca lut sinar ya. Baik, seterusnya kita ulang eksperimen dengan melakukan langkah seperti mana yang telah kita lakukan tadi. Tetapi kali ini kita gunakan pula kepingan kaca lut cahaya. Kita nyalakan lampu dan kita dapat lihat terdapat pembentukan bayang-bayang. Namun, pembentukan bayang-bayang pada skrin putih adalah sedikit kabur berbanding dengan yang pertama tadi. Baik, kita ulangi lagi eksperimen kita dengan menggunakan kepingan kaca legap. Okey. Di sini kita dapati ya, terdapat pembentukan bayang-bayang yang jelas berlaku di skrin putih kita. Baik, jadi apakah yang boleh kita perkatakan melalui eksperimen ini ya? Baik, kita simpan dahulu persoalan tersebut ya, sebab selepas ini seperti biasa ya, kita akan ke segmen fakta menarik ya. Bertemu kita sekali lagi ya di dalam segmen fakta menarik. Jadi untuk minggu ini cikgu telah menyediakan 2 fakta menarik untuk kamu ya. Fakta menarik yang pertama ialah berkenaan, tahukah kamu apakah nama objek ini? Okey, objek ini sebenarnya ialah jam matahari. Matahari bukan sahaja merupakan sumber cahaya kepada kita, malahan ianya juga bertindak sebagai penunjuk waktu yang pertama di dunia. Manusia mulai mengetahui bahawa matahari boleh digunakan sebagai penunjuk waktu apabila mereka mengamati dan memerhatikan perubahan bayang-bayang dalam waktu-waktu yang berbeza. Sungguh pun demikian ya, jam matahari hanya boleh berfungsi pada waktu siang sahaja, kerana pada waktu malam hari, matahari tidak muncul. Lebih menarik ya, jam matahari juga terdapat di masjid antara yang tertua di negara kita, iaitu di Masjid An-Nur yang terletak di Kampung Peringgit, Melaka. Jam ini telah wujud pada zaman penjajahan Portugis sekitar tahun 1720 dan diperbaharui pada 1954 dan ianya masih dapat dilihat ya di tempat berwuduk di perkarangan masjid. Baik, jom kita ke fakta yang kedua ya. Ianya adalah berkenaan katak ya. Mata katak sebenarnya sangat sensitif terhadap cahaya ya. Dan keistimewaan yang terdapat pada mata katak ini menyebabkan saintis di Singapura menggunakannya sebagai alat untuk mengesan cahaya. Dan ada satu lagi fakta yang menarik tentang katak, ialah berkenaan dengan katak yang digelar katak tomato ini. Uniknya pembola mata katak tomato ini ialah jika pemangsa menggigit badannya, ia akan mengeluarkan cecair toksin yang pekat dan akan melumpuhkan mulut pemangsa serta memedihkan matanya. Dan jika kamu menyentuhnya pula, kamu akan mengalami keradangan pada kulit yang tersentuh badannya. Baiklah, itu adalah 2 fakta menarik yang telah cikgu kongsikan dengan kamu untuk sesi PDPR kita dalam minggu ini ya. Jadi untuk mengetahui lebih banyak lagi fakta menarik, kamu jangan lupa bersama-sama dengan cikgu dalam sesi perkongsian cikgu untuk video yang akan datang. Baiklah, kita teruskan lagi dengan eksperimen yang telah kita jalankan sebentar tadi. Jadi daripada eksperimen yang dijalankan, kita telah dapat keputusannya, iaitu apabila cahaya kita pancarkan kepada kepingan lut sinar, maka tiada bayang-bayang yang akan terbentuk pada skrin putih. Kemudian apabila kita memancarkan cahaya kepada kepingan
kaca lut cahaya pula, bayang-bayang yang terbentuk di skrin adalah kabur. Dan apabila kita pancarkan cahaya kepada kepingan kaca legap, bayang-bayang yang terbentuk pada skrin adalah sangat jelas, ya. Okey, jadi apakah yang boleh kita perkatakan daripada dapatan ataupun keputusan eksperimen kita ini? Kita boleh katakan bahawa tiada bayang-bayang terbentuk di skrin apabila cahaya dipancarkan pada kepingan lut sinar, ya. Kemudian bayang-bayang yang terbentuk di skrin kabur apabila cahaya dipancarkan pada kepingan kaca lut cahaya. Manakala bayang-bayang yang terbentuk pada skrin jelas apabila cahaya dipancarkan pada kepingan kaca legap. Baik, daripada keputusan eksperimen ini, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa kejelasan bayang-bayang dipengaruhi oleh sifat objek yang menghalang cahaya. Baiklah, cikgu berharap agar apa yang telah cikgu sampaikan tadi dapat kamu fahami. Dan seterusnya, seperti biasa, cikgu mahu kamu uji kefahaman kamu terhadap topik yang kita bincangkan tadi dengan menjawab latihan yang telah cikgu sediakan ini. Kamu boleh akses latihan ini melalui pautan yang tertera atau scan sahaja QR code ini. Selain daripada itu, cikgu juga mahu kamu cuba jawab soalan latihan yang terdapat dalam buku latihan aktiviti sains tahun 2, muka surat 42. Jadi sampai di sini dahulu perkongsian cikgu dalam video kali ini. Semoga apa yang telah cikgu kongsikan tadi bermanfaat dan dapat membantu kamu dalam pembelajaran kamu yang seterusnya. Seperti biasa, jangan lupa ya kongsikan apa yang telah cikgu berikan kepada kamu dengan kawan-kawan yang lain supaya ilmu yang cikgu kongsikan tadi dapat dipanjangkan, disebarluaskan untuk manfaat yang lain-lain juga. Jadi sehingga jumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Salam sayang daripada cikgu. Jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada menonton, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.